Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وسعدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk berada pada malam ini untuk sama-sama kita teruskan lagi kajian dan pembacaan kita daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala al-Hudhudi. Kita sampai pada kalam muhasyi qauluhu wa rubbama jarruhu dhalika, berkaitan dengan mazhab berkenaan dengan asbab ini. Maka musannif sebutlah bahawa antara mazhab yang salah, yang sesat, iaitu orang yang mengiktikadkan bahawa yang menjadikannya itu, yang menjadikan asbab itu, wa man i'taqada huduth al-asbab wa annaha tu'athir, apa nama ni, wa annaha la tu'athiru bi tab'iha wala bi quwwatin ja'alaha Allah fiha wa innamal mu'athiru huwa Allah azza wa jalla lakin at-talazumu bainahuma wa baina ma qaranahuma 'aqliyun la yumkinu takhallufuhu fahadha jahilun bihaqiqatil hukmil 'adi wa rubbama jarrahu dhalika ila al-kufri. Di situ. Jadi mereka yang mengiktikadkan bahawa sebab itu dia tidak memberi kesan apa-apa, bukan tabiat sebab itu yang memberi kesan ataupun kekuatan yang Tuhan cipta pada sebab itu, tetapi yang memberi kesan itu tetap Allah. Namun antara sebab dan musabab itu berlazim-laziman, dengan maksud kalau ada sebab pasti ada musabab, dengan erti kata tidak boleh menyalahi. Sebab ada, musabab tak ada, itu tak mungkin. Tak diterima. Ada, mereka iktikadkan ada berlaziman, wajib bertalazum antara sebab dan musabab. Jadi orang ini hukumnya, dia ni jahil tentang hukum adat. Maksudnya tidak kufur lagi, namun boleh membawa kepada kufur. Itu yang nak dibincangkan di sini pada kalam muhasyi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa rubbama jarrahu dhalika, dan mungkin boleh jadi akan membawa, menarik akannya oleh demikian itu, demikian i'tiqad. Dhalika kembali pada apa? Ai i'tiqadu at-talazumi. I'tiqad berlazim-laziman itu boleh membawa seseorang itu kepada apa? Kepada kufur. Dhalika itu kembali pada i'tiqadut talazumi wa adamu imkan, i'tiqad adamiyah, i'tiqad adami imkan, adami imkani takhallufi, dan i'tiqadkan tak mungkin menyalahi, jarrahu ilal kufri, kepada kekufuran. Okey. Wa innama lam yakul bi kufrihi, hanya saja musannif tak kata dengan kufurnya. Musannif tak kata kufur lagi orang ini. Musannif hanya kata i'tiqad sedemikian boleh bawa kepada kufur. Dia tak kata kufur, boleh bawa itu. Wa innama lam yakul bi kufrihi bil fi'li, berlaku kufur sungguh. Bil fi'li ni lawan bil quwwah, makna kufur dengan sungguh ti. Kenapa tidak? Li'annahu la yalzamu minal i'tiqadi, la yalzamu minal al-i'tiqadi al-madhkuri
tahakkukul munjarri ilaihi. Kerana tidak lazim daripada i'tiqad demikian itu, tak lazim apa? At-tahakkuku fa'il bagi yalzamu. Tak lazim oleh tahakkuk mestinya al-munjar ilaihi. Mesti berlaku perkara yang dibawa kepadanya. Al-munjar ilaihi itu apa? Iaitu nafi mu'jizat. Nafi mu'jizat ataupun nafi kebangkitan, nafi perkara gaib tu. Kerana tidak lazim daripada i'tiqad itu oleh pastinya al-munjar ilaihi, perkara yang dibawa, yang ditarik kepadanya. Apa dia al-munjari ilaihi tu? Wa huwa jahdu ba'thi al-ajsami, iaitu mengingkari kebangkitan jasad, mengingkari hari akhirat, kebangkitan manusia setelah mati. Masalah sebagai contoh. Tak mesti dia ingkar gitu bil fi'li dengan sungguh. Nampak tak? Sebab itu dia bawa datang warubbama jarruhu, boleh jadi perkara itu menarik kepada i'tiqad yang kufur. Okey, habis jadi ulama kita ni sangat cermat dan sangat berhati-hati nak menghukum kufur. Sangat berhati-hati nak menghukum kufur. Bukan senang nak menyatakan bahawa kufur seseorang tu atau tidak. Dalam masalah i'tiqad sekalipun kena tengok ada ihtimal ke tak ada ihtimal. Nampak? Okey. Wa qawluhu bi an yajhada. Kata syarih bi an yajhada dengan bahawa dia ingkar. Ba itu al-ba'u lis-sababiyah. Ba itu dengan maksud sababiyah. Dengan sebab dia mengingkari. Jadi takdirnya dengan sebab dia mengingkari. Qawluhu li'annahu khilaful mu'tad. Kerana ia itu perkara tadi itu menyalahi kebiasaan. Khilaful mu'tad. Mana? Kebangkitan lepas pada mati. Itu menyalahi kebiasaan. Biasa mati kita tak tengok lagi bangkit semula. Nampak tak? Mu'jizat. Mu'jizat ni perkara yang mencari adat. Biasanya pada adat tak berlaku. Ai wa huwa la yahkum, dan dia seseorang yang i'tiqad demikian itu la yahkumu illa bima jarat bihil adatu, kecuali dengan perkara yang berlaku adat dengannya. Jadi dia ini kerana i'tiqadkan bahawa ada kaitan yang talazum yang pasti, tidak boleh bercerai, tidak boleh takhalluf pada sebab dan musabab itu. Hukum adat tu dia ingatkan hukum adat tu mesti begitu, boleh jadi dia akan nafilah perkara tadi. Kerana dia tidak menghukum kecuali perkara bima jaratil adatu bihil adatu, kecuali perkara yang berlaku adat. Walam tajril adatu, dan tidak berlaku adat. Walam tajril adatu, tidak berlaku adat bidzalika, dengan demikian itu. Makna pada adat benda-benda itu tidak berlaku. Jadi kalau dia salah pada perletakan hukum adat dengan hukum akal ni, boleh jadi menyebabkan dia nafi perkara-perkara tersebut. Fahaulai, maka mereka itu qalladu, mereka taklid al-awaida, perkara-perkara adat. Mereka pegang sungguh kepada hukum adat ni, kepada perkara-perkara awaid, perkara-perkara yang berlaku secara adat. Wa tamassaku bidhawahiralah, wa tamassaku bidhawahira, dan mereka pegang secara kemah dengan zahir daripada Alkitab was sunnah. Jenis orang yang pegang, ambil zahir daripada lafaz daripada Quran dan hadis tanpa tengok makna yang mendalam. Pegang zahir ni, pegang makna zahir ni. Ini juga antara sebab berlakunya kesesatan dalam akidah. At-tamassuku bi zawahirin nusus, berpegang dengan zahir nas. Bila kata tangan, faham tangan tu anggota. Bila kata di atas, faham atas itulah tempat, ruang, tempat berada. Bila faham muka tu ialah juzuk anggota yang paling atas. Jadi benda itu zahir nas begitu boleh membawa kepada sesat dalam akidah.
Qala Sanusi fi al-muqaddimati. Imam Sanusi menyebut dalam kitab al-muqaddimat dia. Jadi antara kitab Imam Sanusi ialah al-muqaddimat. Al-muqaddimat dia tidak panjang ni. Dia tak panjang mana. Ini bagus ni untuk kita baca. Dan kita boleh khatam sekejap je. Boleh khatam, boleh pembacaan. Baca sekali dengan syarah dia lah. Baca dengan syarahnya. Kalau mata tu ringkas dan mudah saja. Tapi dia menghimpunkan perkara-perkara asas. Seseorang bagaimana nak masuk ataupun nak faham dalam sebelum masuk pada ilmu akidah, kita kata masuk baca kitab Sughra ni, Ummul Barahin ni, muqaddimah itu, kalau lalu sekali tu moleklah dia nampak lagi terang jelas. Dia akan sebut sifat-sifat wajib bagi Tuhan, sebut perkara-perkara usul kufri wal bid'ah. Kemudian sebut aqaid al-nasu fi af'alil ibad. Dia akan sebut benda-benda besar berkaitan kefahaman akidah ni. Nampak? Ramai rasa ustaz asatizah kita yang mengajar kitab muqaddimat ni. Ramai dah ni. Boleh tengoklah dalam YouTube tu. Masyayikh Arab tu memang banyak dah ni. Kitab ni penting juga. Penting juga. Patutnya orang yang nak faham akidah Asy'ariyah ni kena bacalah kitab ni. Qala Sanusi fil muqaddimati. Dia kata dalam kitab muqaddimat dia. Wa aslul kufri wal bid'ah sab'atun. Asal usul, makna perkara yang menyebabkan kufur dan bid'ah tu. Asalnya boleh ada 7. 7 sebab, 7 kita kata asas yang boleh membawa kepada kekufuran dan bid'ah. Sab'atun. Apa dia? Al-ijabu al-dhatiyu. Ijabu dhati. Wajib zati ni. Maka istilah ini ijab zati ni istilah yang kita kata mujmal lagi. Maka perlu ditafsir. Apa maksud ijabu zati? Wa huwa isnadul kainati ila Allah Ta'ala ala sabili ta'lil awit tab'i min ghairi ikhtiyarin. Iaitu menyandarkan kainat, makhluk-makhluk, yakni wujud makhluk itu, kewujudan makhluk itu disandar ila Allah, kepada Tuhan, atas jalan ta'lil. Illah, berillah. Atas jalan illah. Makna alam ini wujud kerana Tuhan tu wujud. Bukan dengan sebab Tuhan cipta. Jadi Allah itu menjadi illah kepada wujud alam. Illah dengan maksud apa? Lazim ada Tuhan, ada alam. Alam ni ada lazim kerana adanya Tuhan. Dia berangkai. Dia jadi tu secara sendiri. Seumpama misal yang ulama sebut, contoh illah maklul ni ialah gerak jari dengan gerak cicing lah. Gerak jari, gerak cicing. Bila bergeraknya jari, maka tergerak cincin. Sendiri cincin itu bergerak mengikut pada gerak jari. Itu panggil berlaku secara illah dan maklul. Gerak jari itu illah kepada gerak cicing. Gerak cicing itu panggil maklul. Ini panggil ta'lil ni. Atas jalan ta'lil. Ini sekarang ni misal saja ni. Misal je. Sekarang ni ulama' membuat misal gerak jari gerak cincin itu untuk menerangkan tentang satu konsep berkaitan pandangan dalam akidah. Terutamanya ahli falsafah yang mengatakan alam ini wujud kerana Tuhan tu wujud. Dengan maksud bukan Tuhan cipta. Bukan Tuhan berkehendak mengadakan alam. Tapi sendiri. Sebagaimana bila adanya gerak jari, adanya gerak cicing. Sendiri tanpa ada wasitah perantara. Maka alam ni ada Tuhan. Alam ni ada. Takkan ada Tuhan tak ada alam. Dah Tuhan ke buat alam? Bukan. Alam ini berlaku ataupun adanya sebagaimana adanya Tuhan. Itu yang boleh buat kepada qadim alam. Nampak tak? Jadi daripada pemahaman tu keluarnya satu kefahaman dipanggil qidamun naw'il alam itu yang dibawa oleh Ibn Taymiyah. Jadi qidamun naw'il alam ini kalau lihatnya di situlah masalah berlaku. Kalau tengoknya
daripada punca yang sama, iaitu berlaku ijab zati. Kerana pemahaman kepada sifat Tuhan tu lazim qadim, hatta sifat fi'il pun mewajibkan bahawa Tuhan itu adanya makhluk yang bersama Tuhan, wujud sebagaimana adanya sebelum itu Tuhan berkuasa, sebelum itu Tuhan ada makhluk yang dicipta, maka tentulah sebelum tu masa qadim pun ada makhluk yang Tuhan cipta. Nampak tak? Okey. Itu panjanglah tu. Jadi waktu boleh tengok sendirilah dalam perbahasan khusus berkaitan dengan perkara tu. Jadi itu dipanggil ijab zati. Wajib secara zati. Bila ada Allah, maka ada sendiri alam tu. Ini juga kufur i'tikad sebegini. Au bitabi'i, ataupun dengan tabiat. Dengan tabiat alam ini maka mewajibkan ijab zati. Zatnya mewajibkan bahawa adanya sendiri alam ini. Bercampur unsur-unsur, anasir-anasir tertentu, maka anasir itu yang menyebabkan berlakunya alam ini dengan sendiri, dengan tabiatnya. Min ghairi ikhtiyarin, tanpa ada ikhtiar dan kehendak Tuhan. Bukan Tuhan yang hendak bahawa alam ini jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, wat tahsinul aqliyu. Yang kedua, daripada usul kufri wal bid'ah ni ialah tahsin al-aqli. Mengelok dan mengindahkan akal tu. Maksudnya, menjadikan akal tu sebagai hakim. Apa yang akal kata hasan, elok, maka itu yang dielokkan. Tahsinul aqli. Maknanya, elok atau tidak elok itu, elok atau tidak elok tu hukumnya kembali pada akal, bukan pada syarak. Maknanya nak kata benda ni baik atau buruk, akal yang menentukan, bukan syarak. Bukan syariat yang menentukan. Wa huwa kaunu af'al. Itu satu. Jadi daripada mabda' tahsinul aqli ni yang berkaitan, itu tadi berkaitan dengan perbuatan hamba kan, ataupun apa yang berlaku daripada penentuan hukum hakam. Al-ahkam ni dia itu adakah akal yang meletakkan atau menghukumkannya, ataupun syarak yang menyebabkan dia jadi elok tak elok. Okey. Dalam masalah isu berkaitan dengan uluhiyah, ketuhanan pula, tahsin aqli di sini dia kata wa huwa kaunu af'alillahi ta'ala wa ahkamihi, iaitu keadaan perbuatan Tuhan dan hukum-hukum Allah Ta'ala mauqufatan aqlan, terhenti pada akal, alal aghradi, di atas tujuan-tujuan dan matlamat. Apa dia al-aghrad? Ni jamak kepada gharad dengan maksud manfaat, tujuan. Wa huwa jalbul masalihi wa daf'ul mafasidi. Jadi dia kata setiap apa yang Tuhan buat dan apa yang Tuhan hukum itu, pasti dia itu dibuat dan dihukum kerana nak mencapai gharad dan matlamat. Gharad ini sama ada maslahah yang dicapai, yang dituntut, jalbu ni menarik maslahah, wa daf'il mafasid atau menolak kemafsadatan. Jadi perbuatan Tuhan tu jenis gitu, maslahah dan mafsadah yang mana kembali pada diri dia tu. Ini juga i'tikad yang bid'ah. Okey. Wat taqlid, kemudian ni wat taqlidur radi'u, taklid yang hina. Radi' ni mana hina, yang keji. Taklid yang dikeji. Wa huwa, apa dia taklid yang dikeji ni? Wa huwa mutaba'atul ghairi li ajli hamiyati wat ta'assubi. Mengikut orang lain li ajlil hamiyah, kerana sifat hamiyah ni makna bersemangat. Kerana semangat, wa ta'assub dan ta'assub semata-mata. Ada semangat ada ta'assub je. Semangat kekitaan, kepuakan. Ini tak boleh ni, puak kita ni, kita kena sokong lah. Salah pun kita cari dalil untuk membetulkan dia. Kalau salah pun kita backing juga dia. Kita konal lah ayat apa-apa pun. Ta'assub. Itu juga boleh menyebabkan kepada kufur dan bid'ah. Min ghairi talabin lil haqqi, tanpa menuntut kebenaran. Itu sebab dipanggil taklid ar-radi'. Kemudian warabtul adiyyu. Rabtul adi, ikatan adat. Ikatan pada adat. Ini macam mana ni? Iaitu benda yang hukum adat kita ikat, kita yakin
dan kita i'tikad tak boleh menyalahi. Itu salah tu. Rabtul adi, ikatan yang bangsa pada adat. Wa huwa thubutut talazumi, iaitu sabitnya berlaziman baina amrin wa amrin, antara satu perkara dengan perkara yang lain, wujudan au adaman, dari segi ada atau tiada, biwasitati at-takarruri, dengan wasitah berulang-ulang. Jadi itu nak terang hukum adat. Hukum adat tu makna sabit sesuatu dengan sesuatu, wujudan wa adaman, ataupun dari segi ada atau tak ada. Bila ada A, ada B. Ada A, tak ada B. Tak ada A, ada B, ikutlah. Jadi dia akan keluar apa tu? Keluar 4. Nampak tak? Wujudan wa adaman, hukuman. Rabtul wujud bil wujud, rabtul wujud bil adam, rabtul adam bil wujud, rabtul adam bil adam. Jadi itu panggil hukum adat tu. Nampak tak hukum adat? Maka dia hukum adat itu dia i'tikad tidak boleh menyalahi. Makna bila ada makan pasti kenyang. Ada makan ada kenyang. Tapi hukum adat saja tu. Dia tak. Dia letak hukum adat tu secara pasti. Maknanya bila makan pasti confirm tidak syok lagi kenyang. Sehingga dia letak hukum kalau makan tak kenyang tu mustahil. Ini yang boleh bawa kepada mengingkari perkara mukjizat, perkara yang menyalahi adat. Okay, seterusnya wal jahlul murakkabu, jahil murakkab. Antara sebab kufur dan bid'ah juga jahil murakkab. Apa dia itu jahil murakkab? Wa huwa an yajhalal haqqa, seorang itu jahil kebenaran, wa yajhala jahlahu bihi, dan dia jahil tentang kejahilannya berkaitan kebenaran tadi. Dia tidak tahu kebenaran dan dia tidak tahu bahawa dia tidak tahu kebenaran itu. Nampak tak? Jadi itu kata murakkab itu. Dia bukan sekadar tidak tahu apa yang benar, bahkan dia tidak tahu bahawa dia tu tidak tahu. Macam mana berlaku? Dengan erti kata dia mengiktikad sesuatu menyalahi yang sebenar. Kalau tak tahu saja, orang panggil basit. Dia mengaku tak tahu, tanya tahu. Dah berkaitan dengan bilangan angka COVID ini. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Tak apa lah, awak tak tahu ni. Dia panggil tak tahu. Perkara yang mampu diketahui, dia tak tahu. Jahil basit orang gini, kita beritahu mudah. Dia boleh terima. Oh, terima kasihlah khabar ke saya. Ni masalah dia i'tikad bila benda yang menyalahi kebenaran. Tahu dak angka COVID ni? Tahu. Berapa? Hari ni 100 orang je kat Malaysia ni. Contohlah. 100 orang je. Dia yakin oh. Tahu tu 100 orang. Orang ni payah bila kita khabar kebenaran kata tak betul. 21,000 tak betul hari ni. 100 orang saja. Tu contoh dia lah. Contoh. Jadi dia tu dua benda tak tahu. Dia tak tahu yang sebenar dan dia tidak tahu bahawa dia tidak tahu. Sebab tu dia yakin dan berani khabar benda yang salah. Ini yang banyak berlaku ni. Ini masalah ni. Masalah hari ni apabila orang tu jahil, dia cuba bercakap. Dia cuba cakap. Jadi kalau dia sesat seorang diri, tak ada lah besar sangat masalah. Tapi apabila tersebar dan diajak orang kepada pemahaman sesat tu, ini yang perlu ke depannya. Para ulama asatizah yang ahli tu perlu ke depan. Susah. Terpaksa menyusahkan diri meluangkan masa rak balik golongan-golongan ni. Tu susah lah. Nampak tak? Susah jadi. Orang nak memberi asas fardu ain kefahaman pada masyarakat, dia buat masyarakat itu jadi kacau bilau. Dia buat masyarakat jadi akidah betul-betul molek, jadi serabut balik. Orang jadi goyang balik. Ada soalan pada Ustaz Ahmad Salikin. Macam mana kita boleh bezakan percakapan seorang itu percakapan asbab berkait hukum adat atau percakapan i'tikad? Pertamanya, i'tikad ni kita tak tahulah. Pertama kita tengok zahir orang bukan Islam. Maka orang bukan Islam ni sahih dah lah. I'tikad dia salah dah, tak percaya Tuhan pada awal. Yang keduanya orang Islam. Maka orang Islam ni
ghalibnya sebagai kita orang Islam, kita tanggung dia atas salamatus sadri. Makna i'tikad dia tu betul. Gitulah. Kena yahtamilu annas ala salamatis sadri. Makna dia tu orang Islam. Dia Islam, dia mengaku, dia semayang. Apa nama ni? Yatawajjahu qiblatana wa yusalli fi masjidina wa ya'kulu apa nama dhabihatana. Jadi pada zahirnya kita tanggung pada i'tikad dia tu betul. Nampak tak? Cuma mungkin ada qarinah. Qarinah apa? Dia cakap tu nebeng orang panggil. Nebeng. Siapa tak ingat ke Tuhan. Contohnya berlaku jugalah kalau jenis orang jual-jual ubat ni atau jual-jual produk ni ataupun jenis promoter dan seumpamanya. Cakap siapa orang panggil lebih pada batasan. Yakin benar benda produk dan apa dia cakap tu boleh menyembuhkan tak ada Tuhan. Tu kita peringatkanlah. Kita kena peringat dan kena tegur. Gitu je. Tapi pada asal bila orang bercakap tu kita kena tanggung di atas dia tu akidahnya betul. Akidahnya betul dan dia cakap tu atas dasar hukum adat. Atas dasar hukum adat. Kecuali orang cakap tu contohnya orang liberal. Tu. Tu qarinah lain lah. Qarinah lain tu suku kira lah. Okay. Maknanya janganlah orang cakap kita nak kata tak boleh cakap itu sesat belaka. Tak kena juga. Mana kita tahu hati dia. Okay. Mana tadi? Masalah berkaitan dengan jahil ni tapi tasaddara ke depan. Tasaddara litadrisi kulla muhawisin balidi tasamma bil faqihil mudarrisi. Jadi orang yang tak reti istilah masyayikh Azhar sebut nabitah. Orang yang baru-baru lahir ni, golongan-golongan yang baru-baru tumbuh ini, mereka ni ke depan bercakap. Tapi bukan tujuan untuk memberi mensejahterakan umat, menyebabkan jadi porak-poranda lagi. Hukum hakamnya ke mana, fiqhnya ke mana, akidahnya ke mana. Okey. Ni dia itu jahil hak dan dia jahil bahawa dia jahil tentang kebenaran. Dan seterusnya dia kata wattamassuku fi aqaidil imani bimujarradi. Kita berhenti sini jap jawab azan
La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati ati sayyidina Muhammad wa syarafa wa darajata wa ba'athu maqama. Okey. Kemudian kata Muhasyir rahimahullah, wattamassuku fi aqaidil imani bimujarradi zawahiril kitabi was sunnah. Ini benda besar kat ni. Berpegang pada akidah iman itu dengan semata-mata zahir Alkitab, zahir Quran dan juga sunnah, min ghairi ardiha ala barahinil aqliyati, tanpa membentangkan zahir kitab dan sunnah tadi di atas burhan akli, atas dalil akal. Wal qawati'i syar'iyyah, dan perkara asas qat'iyah dalam syarak. Perkara asas-asas yang qat'i dalam syarak. Jadi apa yang nas yang zahir dalam Al-Quran dan hadis tersebut, ini kita panggil nusus mutasyabihat lah ni. Dia pegang zahir saja tanpa ikut pemahaman berdasarkan burhan akal dan juga qawati' syar'iyyah, asas-asas kaedah-kaedah qat'i dalam syariat kita. Ini jadi sesat golongan mujassimah musyabbihah ini. Nampak tak? Golongan mujassimah ni sesat sini ni. Sesat pada mana? Dia ambil zahir ayat Quran itu tanpa dia faham dengan kefahaman dalil yang qat'i. Tanpa kefahaman ayat-ayat muhkamah. Tak betul jadi. Nampak tak? Sepatutnya mutasyabihat itu difaham dalam membayung pemahaman muhkamat. Bukan muhkamat itu dia kena turut kepada mutasyabihat. Cuba tengok macam mana mereka hurai. Tengok contoh satu. Mereka isbat ya. Bukan ya saja, ya dengan makna tangan. Kalau ni orang Malaysia lah. Orang Arab tak panggil tangan, dia panggil ya aje. Nampak tak? Dia orang Malaysia ni, dia terjemuh ya dengan makna tangan. Dia isbat Tuhan ada tangan. Berapa? Dia berani lagi pula kata dua. Sebab berdasarkan hadis, kiltal yadan yamin. Lepas tu tangan kanan, tangan kiri. Dua-dua kanan berdasarkan hadis. Tapi kalau sini pun siapa yang perhati dan buat kajian tentang kitab-kitab salah, ada juga yang kata boleh diihtimalkan ada shimal. Ada orang gitu. Tapi sebahagian bersorok lah sebab jelas hadis sebut kata kedua-dua tangan itu kanan. Kenapa tak kata tiga? Padahal dalam Quran pun ma'amilat aidina, Allah Ta'ala menggunakan lafaz jamak. Dia takwil di situ. Dia kata jamak ini aqallul jam'i ithnan. Itu ambil pada pandangan yang bukan pandangan masyhur di sisi ahli lughah. Jadi dia kata hak tiga, hak kata jamak itu maksud sekurang-kurang ambil atas pandangan sekurang-kurang jamak dua. Makna takwil juga. Jadi dia kata Tuhan ada tangan. Tapi tangan itu yang laisa kamitslihi. Jadi laisa kamitslihi itu mai kediang. Laisa kamitslihi itu mai kediang. Dia muhkamat tu kena turut mutasyabihat. Bukan mutasyabihat tu difaham dalam pemahaman muhkamat. Kita isbat ya dengan makna yang zahir, hakiki. Ya hakiki. Kalau tengok kitab-kitab dia, memang dia tulis ya yang hakiki. Dia tulis ya dengan hakiki. Jadi kita isbatkan ya dengan makna hakiki. Mereka nafi pula majaz. Jadi zahir isbatkan zahir. Kemudian
Apa yang hakikatnya ataupun kaifiatnya ke mana? Hak tu lah yang kita kata laisa kamitslihi. Jadi muhkamat tu yang kena turut mutasyabihat. Di sisi ahli sunnah, mereka i'tikad Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yat. Pada mazhab Asy'ariyah lah. Mazhab Abu Hasan Asy'ari, ya itu sifat. Ya itu sifat yang bagi Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala qadim. Sifat ya. Apa makna ya? Serah pada Allah Ta'ala. Serah kepada Allah. Tafwidkan makna kepada Tuhan. Dengan maksud apa? Ya itu, kita awal-awal lagi nafikan makna yang laisa kamislihi tu. Awal-awal lagi. Bukan isbat makna zahir, bukan isbat hakikat ya. Bahkan kita menafikan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu. Warasikhuna fil ilmi yaqulu hadza warasikhuna fil ilmi yaquluna hadza min 'indi rabbina wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Warasikhuna fil ilmi, orang rasikh fil ilmi, yaquluna amanna, mereka berkata kami beriman, semuanya datang pada Tuhan kami. Jadi wama ya'lamu ta'wilahu, tidak mengetahui takwilan, tafsiran maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Serah kepada Allah. Jadi itu pandangan salaf yang sebenarnya. Bukan dengan dakwaan yang salah kata hari ni. Kita terima ya, makna zahir, dengan ya dengan yang hakiki pula. Kemudian kaifiat itu yang kita serah. Kaifiat itu yang kediam baru kita nak kata laisa kamitslihi. Jadi terbaliklah tu. Dan mereka pula sengaja mencari tempat-tempat itu. Dapat. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Orang yang ada hatinya berseleweng, hatinya menyeleweng daripada kebenaran, makna orang ada penyakit dalam hati ni, cenderung kepada kebatilan, mereka wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una, mereka mencari-cari, mengikut-ngikut benda yang mutasyabihat ni, duduk bincang mutasyabihat, buat YouTube, buat video bincang tentang mutasyabihat saja. Jadi kita boleh tengok dah, kalau kita baca Quran dengan tadabbur, tengok dalam ayat ni mana golongan mana hak kata sesuai dengan contoh yang Tuhan sebut dalam ayat Quran. Kita ahli sunnah, kita tak bincang benda-benda mutasyabihat ni dikedepankan secara menjadi asas, bukan. Kita bincang tentang benda akidah yang benda solid. Allah wujud yang tidak ada permulaan baginya, tidak ada pengakhiran baginya, wujud yang tidak sama dengan makhluk, wujud yang satu, wujud yang tidak dia berdiri pada yang lain, wujud yang dia itu bersifat dengan kudrat. Tengok. Benda yang menanamkan asas dan keagungan kita kepada Allah. Nampak tak? Kita tak bincang benda mutasyabihat ni. Kecuali bila tempat dia memang tempat saya sebut lah. Ataupun bila ada video-video ataupun ada isu. Masa tu kena terang lah. Namun kita tak yattabi'una ma tasyabaha. Kita tak mencari-cari tempat-tempat kesamaran-kesamaran ini untuk dijadikan bahan pengajaran dan i'tikad dalam masyarakat. Ni jadi rosak ni. Molek-molek masyarakat tidak berfikir pun. Yakin Tuhan itu wujud yang tidak sama dengan makhluk. Tiba-tiba yang mari kata kita kena i'tikad Tuhan duduk atas arash. Duduk yang layak dengannya. Sebelum ada arash, tak usah tanyalah. Tak usah tanyalah Tuhan di mana, sebab tak ada lagi arash masa tu. Tuhan dah istiwa lagi. Macam tu. Dia gitu pula dia bawa. Dia bawa pada pahaman gitu. Tak usah tanyalah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Jangan tanya Tuhan buat apa, kamu yang akan kena tanya. Tuhan khabar dia duduk atas arash, kita percaya duduk atas arash. Tuhan tak khabar dia duduk atas arash. Awak yang khabar Tuhan duduk atas arash. Tuhan ada atas arash. Tuhan kata Tuhan istiwa. Dah istiwa makna benda. Inilah isu pemahaman sama ada kita nak tafwid atau nak takwil. Nampak tak?
Asy'ariyah tidak menafikan sifat istiwa. Dia kata Asy'ariyah menafikan istiwa. Asy'ariyah kata istaula. Istaula tu satu mazhab ataupun penafsiran golongan yang menerima takwil sebahagian daripada aliran dalam ahli sunnah. Dan Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah pun ada juga. Dengan tafsiran gitu ada. Dan ahli sunnah pun ada. Tapi bukan makna itulah yang Asy'ariyah pegang. Memang kena takwil. Tak, dalam Asy'ariyah sendiri ada mazhab yang mereka mentafwidkan makna. Jadi hak ni makna seakan-akan dia tuduh Asy'ariyah tu benda yang tak betul. Memfitnah Asy'ariyah dengan benda yang tak betul. Nampak? Mana tadi? Sebabnya apa? Pegang dengan zahir kitab dan sunnah tanpa membentangkan di atas hukum akal. Jadi kata kalau gitu makna kita mendahulukan akal. Ni saya tak reti juga ni. Payah sungguhlah bila orang ni dalam hati tu dia memang nak rock, memang rod. Memang nak rock orang, nak bangkang orang, dia akan cuba buat cari dalil walaupun dalil itu sebenarnya bukan dalil pun, syubhah dalil. Dia kata gitu ni menunjukkan bahawa Quran dengan hadis ini kena bentang di atas hukum akal. Maknanya Asy'ariyah mendahulukan hukum akal. Ni orang panggil ada erti ni. Ada erti. Hukum akal di sini bertujuannya apa? Tengok sini mulai. Dia kata barahin al-aqliyah wal qawati' al-syar'iyyah. Burhan akal dan juga qawati' syar'iyyah. Burhan akal ni bukan maksud kita mendahulukan akal, tapi menjadikan akal itu sebagai neraca kepada pemahaman. Yang mana akal dan juga naqal, al-aqlu wan naqlu la yata'aradani. Al-aqlu as-sarih wan nassu as-sahih la yata'aradan. Akal yang betul dan nas yang sahih dia tidak akan bertentang-tentangan. Sebab apa? Sebab nas itu dia diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akal itu pun makhluk yang Allah Taala cipta. Yang mana dengan akal ini menjadi manatut taklif, sebab kepada pentaklifan. Maka Tuhan suruh kita fikir tentang kejadian Tuhan, tentang ketuhanan melalui akal dengan cara melihat alam, maka dijadikan akal itu tujuan sebagai neraca untuk mengenal Tuhan. Bukan isu nak mendahului akal, bukan. Ni dia twist sikit je. Dia kata Asy'ariyah mendahulukan akal. Bukan. Kita ikut Tuhan dah. Kerana Tuhan suruh kita menjadikan akal ini neraca kepada pemahaman. Sebab itu Tuhan kata orang jahiliah la ya'qilu. Tak berakal, tak fikir akal. Orang yang menyembah berhala, orang jahiliah, Tuhan kata tak berakal. Tuhan keji pula orang tak guna akal. Lepas tu mereka sabitkan Asy'ariyah Mu'tazilah. Mu'tazilah tu dia guna akal dengan cara tak betul. Ahli sunnah mereka menggunakan akal atas mengikut manhaj yang betul dan bukan dengan sebebas-bebasnya. Tidak. Jadi, nampak? Sebab itu, barahin al-aqliyah wal qawati'i asy-syar'iyyah. Nampak jelas makna perkara-perkara kaedah-kaedah yang qat'i dalam syariat tu. Itu juga menjadi asas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah la'allakum ta'qilun. Quran ni bahasa Arab. Semoga biar kamu ni berfikir. Makna bahasa Arab dan juga akal ni benda yang sangat penting untuk kita faham nas Al-Quran. Tapi kalau bahasa Arab pun dak apa nak jijak kita panggil. Dak apa nak jeliga, faham dengan ikut terjemahan, faham dengan selapis, nafi majas pula, menafikan kinayah pula. Jadi makna rasa cakap banyaklah. Cakap banyak. Jadi kita pun tak cakap banyak, kita baca kitab kita lah. Okey. Kadang-kadang jumpa tempat gini panjang. Wal jahlu bil qawaidi al-aqliyah. Kemudiannya sebab aslul kufri wal bid'ah yang seterusnya ialah jahil dengan kaedah akal. Jahil dengan kaedah akal. Penting ke ni? Penting lah. Jahil kaedah akal ni penting ni. Kaedah akal ni penting. Hak jadi hak
hak jadi celaru sekali akidah pok-pok Salafiyah ni sebab tak faham tu. Betul sungguh lah macam Maulana Syekh Ali Jumaah kata apa? Li'annahum la yahfazuna baitaini minal kharidah. Mereka dah apa dua bait daripada kharidah. Apa dia? Aqsamul hukmi aqli la mahalah huwal wujubu thumma listihalah thumma al-jawazu thalithul aqsami fafham munihta ladzatal afhami. Ada. Dia dah apa? Dah apa tu makna bukan hafal saja. Apa dengan faham. Hukum akal hak tiga ni tak faham betul macam lagu. Hak ni yang akhirnya boleh terima bahawa Tuhan boleh menjadikan perbuatan pada dirinya. Buat perbuatan pada dirinya. Apa dia perbuatan pada dirinya? Istiwa. Istiwa pada dirinya. Jadi pada mereka, pandai juga mereka ni ada dengar pada hak belah tani tu. Hak majlis ilmu, hak dia buat tu lah. Dia nampaknya, dia betul dah dia kata istiwa tu sifat fi'il. Tapi fi'il tu pada siapa? Tuhan buat istiwa, istiwa. Tuhan buat istiwa di arash. Tuhan melakukan perbuatan istiwa di arash. Nampak tak? Hak tu Asy'ariyah terima. Dengan maksud Tuhan beristiwa atas arah, Tuhan melakukan istiwa, yang mana kita kata sifat fi'il lah. Kalau kita nak sandar istiwa tu sebagai sifat fi'il. Allah Ta'ala buat di arash. Sekarang ni, huraian mereka membawa kepada Tuhan buat perbuatan istiwa di dirinya pada arash. Tu jadi bertepat tu. Buat perbuatan istiwa di dirinya pada arash. Hak ni kita tolak ni. Perbuatan Tuhan tak kena ke diri Tuhan. Sebab kalau kena pada diri, dia panggil sifat zat. Tak panggil sifat fi'il. Pada pemahaman Asy'ariyah lah. Pada mereka, sifat fi'il boleh berlaku pada zat Tuhan. Maka Tuhan boleh buat pada dirinya apa yang Tuhan nak. Makna sebelum ni Tuhan tak beristiwa atas arah sebab arah tak ada. Sekarang ni Tuhan beristiwa atas arah sebab Tuhan buat arah dan Tuhan nak istiwa. Ini pemahaman Salafi. Pemahaman dia ni, gitu lah. Kalau ada Salafi sini, tegur kalau ana salah. Ana cuba faham sebab kita ngaji juga Salafi. Kita ngaji Salafi. Kitab-kitab dia kita ada sanad. Jadi, apa yang mereka faham? Tuhan melakukan perbuatan istiwa pada diri Tuhan, pada arah. Sebelum ada arah, Tuhan tidak adalah sifat istiwa sebab tak ada arah lagi. Kemudian tidak istiwa atas arash. Tapi setelah Allah ada menciptakan arah, maka Tuhan istiwa atas arash. Maka mereka melibatkan, mengkaitkan sifat istiwa tu kena kepada diri zat Tuhan. Dan pada mereka kata tak masalah boleh. Kita kata pemahaman ni tak betul kat mana? Salahnya. Salahnya, bila sifat itu dikaitkan pada zat Tuhan, maka zat Tuhan tu kita kata tidak lagi qadim. Tidak sedia. Makna berubah. Kok mana berubah? Jelas-jelas lah bahawa sebelum ada arah Tuhan tak ada beristiwa. Kalau kita sabitkan tu sifat sebagai sifat nisbah perbuatan kena pada diri Tuhan. Makna sebelum ada arah, Tuhan tu tidak beristiwa. Perbuatan yang ada pada dirinya. Kemudian ada padanya sifat istiwa pada dirinya di atas arash. Orang panggil benda. Sebelum berlaku istiwa tu, ada kurang. Lepas berlaku istiwa, baru sempurna. Tak ke itu sifat min amaratil hawadith? Daripada sifat-sifat baharu makhluk tu. Yang ni yang kita nak nafikan pemahaman mereka ni. Bukan nak menafikan Tuhan tu istiwa. Tak ada orang ahli sunnah nafi Tuhan tu beristiwa. Hak golongan Jahmiyah saya kira lah. Golongan Mu'attilah saya kira lah. Dia nafi terus istiwa. Ahli sunnah tak nafi istiwa. Nafi makna istiwa yang salah tu. Nafi makna istiwa yang salah. Sebab itu kalau tengok ada posting berapa hari sebelum ni. Dia kata kalau Tuhan nak istiwa atas benda lain pun boleh. Tengok. Siapa ada di kalangan mereka kata bila diasok dan digasok dengan soalan tu.
Dia kata dah sebelum ada arah Tuhan istiwa mana. Dia kata jangan tanyalah mula-mula. Tapi sehingga mereka berani kata kalau Tuhan nak istiwa atas benda lain pun boleh. Bukan Tuhan berhajat pada arash. Dengan maksud Tuhan nak istiwa atas benda lain pun boleh. Nampak dah. Kita nampak dah. Bahawa istiwa yang mereka faham tu, istiwa yang maksud bertempat. Istiwa dengan maksud ada Tuhan atas arah, tiba-tiba nak Tuhan ada atas benda lain atas Tuhan. Dia kata boleh Tuhan nak istiwa atas lain daripada arah. Hak ni kita kata ni, puak-puak ni, musyabbihah ni. Mujassimah ni. Nampak tak? Okey. Jadi, apabila kalau kita kata nak pegang salah betul lah. Janganlah cuba nak mengkaitkan. Kalau tengoknya, mereka boleh kata gitu sebab mereka guna akal kat tu. Guna akal juga. Kalau salah betul, tak bincang gitu. Tak bincang lah. Serah makna ke Tuhan. Tapi berani dia kata. Bahkan, lau aradallahu an yastawiya ala janaha ba'udatin la fa'al. La amkana. Kata kalau Tuhan nak, Tuhan boleh istiwa atas sayap nyamuk. Tengok. Betapa kotornya lidah, apa maknanya pahaman tajasing dalam akal mereka itu, mendalang siapa berani kata gitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Okey. Okey. Kemudian dia kata wal jahlu bil qawaidil aqliyah. Jahil dengan kaedah-kaedah akal allati, apa dia kaedah akal tu? Allati hiya al-ilmu biwujubil wajibati wa jawazil jaizati wastihalati mustahilati. Iaitu tahu tentang wajibnya perkara wajib, harusnya perkara harus, mustahilnya perkara mustahil. Nampak senang, tapi ni kena pegang molek ni, faham molek ni. Bila tak tahu wajib mustahil harus ni jadi tu. Zat Tuhan tu wajibul wujud, wajib kidam. Kidam tu makna sedia, tidak berubah. Kalau berubah tu baharu. Hak ni yang kita kena faham betul-betul. Bila tiba-tiba Tuhan boleh bersifat sebelum tu tak ada sifat zat je gitu, tiba-tiba sifat zat dia ada gini. Sifat dia, sifat zati, sifat zat dia. Sebelum tu tak ada, kemudian ada. Orang tak panggil berubah ke? Bila berubah tu makna asal tak ada, kemudian ada. Jadi itu menunjukkan baharu. Tak kodim lah. Hak tu pentingnya, tahu. Wajib, perkara wajib tu wajib. Hak mustahil tu mustahil, wa harus tu harus. Nampak mudah ni, nampak macam senang je. Wajib perkara wajib, harus perkara harus, mustahil perkara mustahil. Nampak mudah ya? Tapi hak ni awal-awal Sanusiyah ke apa picah hukum akal tu. Sebab apa? Sebab ni penting ni. Kita biar kenal betul-betul mana had antara wajib, mustahil, harus. Mana sempadannya. Jangan pergi langgar. Nampak? Hak ni hak mari kita kata boleh fikir macam-macam. Tuhan istiwa atas arash. Dan Tuhan juga turun 1/3 malam. Jadi guana cerita, turunlah Tuhan 1/3 malam ke langit dunia dengan arash-arashnya. Tak boleh mikir dah kita, tak boleh mikir dah. Tak boleh mikir dah ni. Nampak dah. Tak sabar dah kita. Ni tahap-tahap ayah peng ni, alam bazrah pula ni. Alam sebalik mata ni tak boleh fikir dah kita. Tu buat bahaya tu bahaya wa bil lisanil arabi dan al jahlu bil lisanil arabi. Jahil dengan bahasa Arab allazi huwa ilmul lughati. Ilmu tentang bahasa wal i'rabi wal bayani. Itu sebahagian contohlah ilmu lughah, i'rab, bayan, banyak lagi. Fa kullu wahidin min hadhihi, setiap satu daripada ini qad yansha'u anhu kufrun mujma'un alaihi. Kita berhenti situlah. Nak panjang pula sini. Sebab dia akan hurai. Dia akan ambil contoh sikit lah. Daripada 7 usulul kufri wal bid'ah. Yang 7 itu dia akan ambil sikit-sikit contoh. Kok mana 7 sebab ni boleh bawa pada kufur ataupun bid'ah. Kata Muhasyi, fakullu wahidin min hadhihi. Wallahu ta'ala a'la wa alam.
Tak ada soalan, ada soalan saya Ustaz Ahmad Saliki. Cukuplah. Sekadar tu saja untuk malam ni. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.